Selamat sejahtera kelas. Okey, apa khabar kelas semua? Sihat? Okey, hari ini Cikgu Guna mengajar tajuk 6 iaitu reka bentuk hiasan dalaman. Okey, Cikgu nak tanya dulu, apa itu reka bentuk hiasan dalaman? Okey, reka bentuk hiasan dalaman adalah sesuatu hiasan yang kita buat di dalam rumah. Dalam rumah. Itu yang dinamakan hiasan dalaman. Contohnya di ruang tamu, di bilik, di dalam kitchen, dapur. Itu yang dikatakan reka bentuk hiasan dalaman. Okey kelas, jom kita move kepada first slide kita, iaitu prinsip reka bentuk hiasan dalaman yang terdiri daripada jenis ruang dalaman, peranan dan fungsi, prinsip dan elemen dan juga konsep. Okey kelas, kita tengok dulu jenis ruang dalaman. Okey, apa itu jenis ruang dalaman? Okey, terdapat berapa jenis? Cikgu nak tanya. Okey, terdapat 5 jenis. Iaitu tengok gambar ni, iaitu ruang pameran, ruang pejabat, ruang rumah kediaman, ruang kesihatan dan juga ruang bangunan perniagaan. Okey, ada berapa jenis ruang dalaman kelas? Ada 5 jenis. Okey, faham kelas? Okay, next kita move kepada peranan dan fungsi. Okey kelas, kita faham dulu apa itu peranan dan fungsi dia. Okey, peranan dan fungsi reka bentuk hiasan dalaman bergantung kepada jenis-jenis ruang dalaman. Okey, peranan yang pertama adalah mencantikkan ruang dalaman. Yang kedua, menjadikan ruang yang sempit kelihatan luas. Yang ketiga, menjadikan rumah yang murah kelihatan lebih mewah. Memberi keselesaan kepada penghuni dan pengunjung. Mengelakkan kebosanan kepada penghuni dan pengunjung. Macam yang dibagi tahu, okey, setiap ruang ada dia punya fungsi dia. Contoh yang tadi, untuk ruang kesihatan, apa fungsi dia? Fungsi dia apa? Fungsi dia untuk patient semua tunggu di ruang sana, untuk doktor bekerja semua kan. Okey, kalau ruang tamu, untuk ruang kita berehat, tengok TV semua kan. Itu yang peranan dan fungsi yang dikatakan. Yang dia cakap dalam tu, peranan dan fungsi reka bentuk hiasan dalaman bergantung kepada jenis ruang dalaman. Okey, kelas faham? Okey kelas, jom kita tengok slide yang seterusnya, iaitu prinsip dan elemen. Okey, prinsip dan elemen ni sangat penting dalam reka bentuk hiasan dalaman. Okey, jom kita tengok poin yang pertama. Reka bentuk hiasan dalaman mempunyai prinsip dan elemen yang tertentu. Okey, yang poin kedua ialah menjadi tunjang kepada reka bentuk hiasan dalaman. So, sangat penting dalam reka bentuk hiasan dalaman. Yang ketiga, 6 prinsip yang dipatuhi iaitu imbangan, penegasan, harmoni, kesatuan, kepelbagaian dan kontrak. Yang last, elemen pula terdiri daripada elemen semula jadi dan buatan manusia. Okey, cikgu terangkan one by one. Okey, jom kita move kepada next slide. Okey, next adalah imbangan. 2 jenis imbangan, iaitu simetri dan tidak simetri. Cikgu rasa cikgu dah pernah mengajar dalam kelas apa itu simetri dan tidak simetri. Okey, poin yang kedua, simetri mempunyai ciri-ciri objek yang sama berulang-ulang pada kedua-dua belah. Tidak simetri dicapai dengan menggunakan beberapa objek berbeza yang mempunyai daya tarikan dan barat secara visual yang sama. Okey kelas, faham? Okey, tengok gambar yang cikgu letak ni. Itu merupakan ruang pameran yang menunjukkan prinsip dan elemen imbangan. Okey kelas, faham? Cikgu rasa kamu faham sebab sebelum ni dah belajar kan. Tapi cikgu refresh balik. Okey kelas, next kita tengok pada kontrak. Okey, apa itu kontrak? Kontrak ialah dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai unsur seni yang bertentangan seperti warna, rupa, jalinan dan ruang. Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan. Kontra adalah bila kita tengok, kita akan fokus pada benda tu. Itu yang akan nampak. Itu yang akan nampak menonjol dekat semua benda, dekat semua orang. So, itu yang dinamakan kontra. Faham kelas? Okey kelas, kita move kepada next slide. Apa itu? Pelbagaian. Okey, wujud hasil daripada penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza.
So, kita ada banyak benda, pelbagai benda dalam ruang kita. Okay, poin yang kedua ialah prinsip ini dapat dizahirkan melalui penggunaan garisan, jalinan, rupa dan warna yang pelbagai dalam sesuatu reka bentuk hiasan dalaman. Okay, cikgu bagi contoh dekat kamu. Okay. Ada sofa sama saiz, semua sama saiz. Tiba-tiba ada sofa ataupun sofa yang stool macam stool tu, ada yang stool yang bulat. Itu yang dinamakan pelbagai bentuk ke, rupa ke dan segi warna pula. Okey. Sofa dia warna kelabu. Okey. Atas tu yang pillow dia pula warna putih. Itu yang dinamakan pelbagaian. Okey, so tengok ada sofa warna putih juga. Okey, sofa warna putih. So, dekat sana pelbagai warna dan bentuk pun pelbagai bentuk. Itu yang dikatakan kepelbagaian dalam hiasan dalaman. Faham kelas? Okey kelas, jom kita tengok kepada next slide iaitu penegasan. Penegasan dalam reka bentuk hiasan dalaman lebih menjurus kepada pemusatan fokus iaitu objek penting yang ingin diberi tumpuan. Okey, fungsinya untuk menarik perhatian dan memberi fokus. Okey, macam untuk kesatuan tadi lebih kurang sama. Okey, penegasan, tengok gambar tu. Shopping mall dalam shopping mall tiba-tiba ada satu benda yang berbentuk cube dan warna merah dan memberi fokus kepada benda itu saja. Kalau kita lalu, mesti kita akan terpandang benda ni. So, itu yang dimaksudkan penegasan dalam hiasan dalaman. Okey, kelas faham? Okey, next kita tengok kepada harmoni. Harmoni. Sesebuah hiasan dalaman itu perlu diselaraskan dari segi tema, suasana dan gaya. Poin yang kedua adalah harmoni juga melibatkan susunan atur perabot, warna, cat, tingkat, lantai, ceiling dan aksesori dalam sesebuah ruang. Okey, tengok gambar yang cikgu letak dekat sebelah itu. Itu menunjukkan gambaran di ruang dapur. So, mempunyai prinsip elemen harmoni. Okey, kamu boleh tengok cat dia lebih kurang sama dan mempunyai warna yang lebih kurang sama je. Tak ada warna yang lain sangat kecuali yang kerusi warna putih dan juga cawan, itu saja. Yang lain semua lebih kurang sama sahaja. Okey, kelas nampak? Okey, next tengok kepada slide yang seterusnya, elemen semula jadi dan elemen buatan manusia. Apa itu elemen semula jadi? Okey, elemen semula jadi adalah tumbuh-tumbuhan, batu, kolam, itu semua adalah elemen semula jadi. Untuk elemen buatan manusia pula elemen yang diberbuat oleh manusia. Contohnya lampu, hiasan dinding, fabrik, sofa dan juga lain. Okey, kelas faham apa itu elemen semula jadi dan buatan manusia? Elemen semula jadi adalah elemen tumbuh-tumbuhan yang ciptaan Tuhan. Yang buatan manusia adalah ciptaan manusia. Okey, kita pergi ke next slide. Okey, dalam hiasan dalaman juga ada konsep. Okey, ada berapa konsep? Ada 4 konsep iaitu contemporary, modern, konsep klasik dan juga tradisional. Okey, cikgu refresh balik. Sebenarnya kamu dah belajar dalam form 2 cikgu rasa, tapi tak apa, cikgu refresh balik. Okey, first kita tengok contemporary, konsep contemporary. Okey. Okey kelas, jom kita tengok apa itu contemporary. Okey, poin yang pertama, idea contemporary lebih menekankan warna terang dan bercorak geometrik. Yang poin yang kedua, ruang lebih kosong dan terlihat lebih luas dengan perabot yang terhad dan lebih santai. Okey, untuk contemporary, perabot dia tak banyak pun, sikit je. Perabot-perabot yang penting je yang ada. So, itu adalah konsep contemporary. Poin yang ketiga adalah konsep contemporary lebih berteraskan kesederhanaan dan keselesaan. Faham kelas? Okey, yang seterusnya konsep moden. Okey, tengok poin yang pertama. Ciri-ciri yang terdapat pada konsep moden hampir sama dengan contemporary, iaitu ringkas dan tidak serabut, lebih kurang sama macam konsep contemporary. Okey, poin yang kedua, salah satu ciri yang menyerlah style moden ialah menggunakan warna putih, hitam, kelabu, perak dan juga putih. Warna-warna yang biasa digunakan untuk konsep moden adalah warna-warna yang ni lah. Warna yang soft. Okey kelas faham? Warna yang soft adalah warna putih. Warna hitam bukan soft. Okey, konsep yang seterusnya adalah konsep klasik.
Poin yang pertama, gaya klasik ialah dekorasi adunan, elemen Greek dan juga Roman pada abad yang ke-18. Kebanyakan perabotnya bergaya mewah dengan fabrik daripada sutera, brokat dan kain kapas yang menjadi kemestian. Okey, tengok gambar yang klasik. Kalau warna dia lebih kurang coklat-coklat semua, macam mewah sangat, itu adalah klasik. Okey, kelas faham? Senang je yang klasik. Kalau kamu tengok je mesti tahu macam orang rumah-rumah yang klasik yang dulu-dulu. Macam tu lah. Tapi mewah. Mahal-mahal semua tu. Okay, kelas faham? Okay, kita move kepada next slide. Okay, kelas. Next, tengok pada slide yang seterusnya. Konsep yang seterusnya adalah tradisional. Konsep gaya tradisional lebih menitik beratkan kehalusan seni tradisi yang berteraskan identiti sesuatu bangsa. Yang kedua ialah pilihan warna adalah yang dekat dengan warna alam dan bersifat nature. Okey, tengok gambar yang cikgu letak kat sebelah tu. Okey, gambar dia mau kepada ukiran kan? Semua okey kan? Tengok dekat sofa okey, dekat kayu sofa okey, dekat kayu almari okey. So, dia akan menitik beratkan sesuatu identiti sesuatu bangsa. Yang kedua adalah pilihan warna dekat dengan warna alam. Tengok warna-warnanya. Warna seperti warna kayu, warna batang pokok. So, itu adalah warna yang berdekatan dengan alam. So, kalau kamu nak tahu tradisional ciri-ciri dia macam mana, yang inilah ciri-ciri konsep tradisional. Faham kelas? Okey, terima kasih kelas. Okey, sekarang cikgu nak kamu buat peta minda yang cikgu pernah mengajar dalam kelas yang berdasarkan abad 21. Okey, dan snap gambar dan hantar dekat cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Nanti cikgu hantar link kehadiran dan juga link ada soalan nanti kamu tolong buatkan dan submit dekat cikgu. Itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Stay safe semua. Okey, jaga diri. Okey, kalau keluar mana-mana pakai mask and pakai sanitizer. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih kelas. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, cikgu akan mengajar kamu untuk hari ini sahaja. Hari ini last, iaitu minggu ini last. Lepas ini ataupun minggu depan, cikgu tak mengajar lagi untuk kamu semua. Okey, minggu ini last dan hari ini juga last. Kalau apa-apa ada kesalahan daripada cikgu, tolong maafkan cikgu sepanjang cikgu mengajar kamu. Tak kisah PDPC ataupun PDPR. Okey, maafkan cikgu. Belajar rajin-rajin itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.